Okey, sekejap ya. Sorry. Okey, so nampak slide saya? You all nampak slide saya kan? Nampak. Okey, Nampak. so kita boleh mulakan. Saya rasa tak lama saya punya kelas ni. Saya rasa dalam maksimum pun 1 jam setengah tu maksimum lah. Saya rasa 1 jam lebih sikit je. So saya just nak introduce, nama saya Zaidi. Saya daripada Fakulti Sains dan Teknologi Jabatan Sains Matematik kan. Jabatan Sains Matematik di bawah Fakulti Sains dan Teknologi, khususnya dalam program Sains Actuary lah, atau Actuarial Science. Walau bagaimanapun, saya sekarang bertugas sebagai pengarah di Pejabat Pengurusan Risiko dan Kesihatan Pekerjaan, atau nama singkat dia ROSH lah. Ya, saya tugas admin saya dekat pejabat ni. So saya ada 2 tugasan lah, sebagai pensyarah di Jabatan Sains Matematik dan juga sebagai pengarah Pusat Pejabat Pengurusan Risiko. Okey, so kursus ni saya rasa saya maksimum kelas yang ada hanya 3 kelas. Itu pun maksimum kelas lah ya. 3 kelas. Satu kelas dalam 1 jam hingga 1 jam setengah, tak lama. So dan selebihnya penilaian saya lah berdasarkan kepada projek lah. Projek yang saya akan assign nanti. Saya harap you all boleh buat grouping lah ya dalam among you all. Saya rasa satu group maksimum 5 orang. Kalau nak buat group boleh, kalau nak buat individual boleh, tapi saya cadangkan buat group lah, senang buat group punya projek ni. Dan projeknya sekitar tentang pengurusan risiko lah. So projek tu nanti saya bagi guidance lah, dan dari semasa ke semasa saya bagi guidance. Tarikh akhir hantar projek ialah minggu terakhir exam. Ya, bukan minggu terakhir kuliah. Minggu terakhir exam. Exam lebih kurang ada 2 minggu selepas tarikh kuliah. So ini minggu terakhir exam. So lama lah. So saya bagi peluang awak untuk buat projek ni pelan-pelan, dan saya pun faham you all memang semuanya online kan. So mungkin nak jumpa, nak discuss pun jelah, mungkin ambil masa. So saya bagi peluang untuk you all buat projek dan submit projek hingga hari maknanya hari terakhir exam. Saya tak pasti hari terakhir exam berapa, nanti saya bagi tahulah. So far ada apa-apa soalan? Kelas hari ni okey. Waktu macam ni okey. Saya adalah nampak ada 2-3 orang yang tak boleh datang, tapi saya rasa kalau tak boleh datang dia just tengok tengok video je lah. Tak ada exam, kelas ni tak ada exam ya. Kelas ni tak ada exam, hanya penilaian berdasarkan pada projek saja. Tak ada exam. So far okey? Okey je. Okey dok, okey Prof. Ada apa-apa cadangan lain yang awak nak bagi tahu? Saya nak tanya doktor, Ya. projek itu macam mana? Ya? Projek itu macam mana? Projek tu macam mana? Contoh projek. Contoh projek. Biasanya saya bagi assignment untuk awak buat penilaian risiko terhadap sesuatu isu lah. Sebab ni khusus pengurusan risiko. Nanti dalam kelas ni, dalam 3 kelas ni saya ajar macam mana kita nak buat risk assessment daripada A sampai Z lah. So at least awak buat hands on. Projek saya harapkan you all ada hands on project, supaya nanti sekurang-kurangnya bila ialah pengalaman yang awak buat hands on ni mungkin boleh digunakan insya-Allah nanti lepas mungkin awak keluar ke apa, at least kalau ada bidang-bidang yang berkaitan dengan pengurusan risiko tu, harap-harapnya awak boleh ingatlah apa yang awak buat. Sebab tu saya galakkan buat hands on ni, supaya benda yang hands on ni biasanya lebih senang ingat daripada baca saja Sebab saya punya slide ni memang banyak, slide saya ni lebih pada bentuk workshop. Maksud workshop ni ialah lebih pada yang bentuk hands on lah, punya style of lecture. So tak ada banyak sangat macam teori-teori semua, tak ada lah. Khusus ni untuk saya punya kelas, saya tak tahu set lain. Sebab saya punya kelas ni saya mengajar berdasarkan pada pengalaman saya sebagai seorang pegawai risiko untuk universiti lah, pengurus risiko, ataupun kalau dekat luar dia panggil CRO, Chief Risk Officer.
So tugas saya just nak cerita sikit tugas saya sebagai pengurus risiko universiti. Saya answerable kepada pengurusan atasan universiti lah, iaitu BC, TNC, menasihati mereka tentang isu-isu atau keputusan yang mereka ingin buat, dan kita buatkan risk assessment untuk apa saja keputusan yang mereka buat. So tu basically macam tu lah. Okay, ada soalan? So projek tu nanti saya akan guide, not to worry. Saya akan guide. Akan ada tool-tools yang kita akan gunakan, dan tool-tools ni sangat berguna pada saya sebab pengalaman saya bila saya juga kadang-kadang dijemput sebagai instructor kepada organisasi-organisasi yang nak implement risk management ni. So tools tu digunakan nak memudahkan kita untuk macam mana kita nak buat risk assessment. So, okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Ya, Dari segi attendance, Prof. Saya baik awak tanya attendance, ya. Awak nak saya ambil attendance ke? Saya tak kisah, ikut Prof lah. Saya ni orangnya tak pandai nak accept. Saya ni orangnya tak pandai nak apa nama, mana saya punya slide lagi dah. Alamak, hilang slide saya. You orang nampak slide saya ke nampak muka saya? Nampak slide. Ada slide, Prof. Ada slide. Slide ni. Ramai nak pula baru masuk ni yang saya kena accept je. Okey, berkaitan dengan apa nama ni, berkaitan dengan attendance, saya sebenarnya saya tak pernah selama saya mengajar dah hampir 30 tahun ni, tak pernah saya nak ambil attendance orang. So tak apalah, you all nak belajar, you dengar lah, tak nak belajar dan awak yang rugilah, tu je. Saya, awak dah besar lah, saya tak ambil attendance pun sebenarnya. So attendance saya very flexible. So kalau awak nak something, datang jumpa saya lah. Datanglah dengar saya punya lecture. Ya? Attendance saya tak ambil. Okey, ada soalan lain? Tak ada? So, by the way, you all semua daripada pelbagai fakulti kan? Itu bukan daripada satu fakulti je kan? Ada daripada fakulti sains? Ramai daripada fakulti sains ke? Ada daripada fakulti sains? Ada daripada Jabatan Sains Matematik? Tak ada. Daripada mana? Ada daripada fakulti engineering? Ada? Tak ada? Okey, tak apalah. So saya teruskan lecture saya lah So okey, so just tadi ni saya just okey. So ni biasanya ni lah, selalu kadang-kadang orang bebel nak pensyarah So saya ingatkan diri saya sebenarnya untuk slide ni supaya tak cakap merepek lah. Okay, so seterusnya macam mana ni? Okay, yang ni pun sama. Einstein kata, bukan saya kata. Einstein kata, apa dia kata, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. So ni apa maksud dia? Maksudnya dalam masa 3 minggu, kalau awak tak faham apa yang saya ajar, so sebenarnya yang ada problem tu saya lah, bukan awak. So saya ditugaskan untuk mengajar, tapi kalau awak tak boleh faham apa yang saya ajar, then something wrong lah. Saya sebenarnya ada problem. Okay? So awak boleh camkan ni untuk awak diri juga, untuk diri awak juga. So andai kata satu hari nanti awak diminta untuk mengajar ataupun untuk beri presentation dan awak tak tahu apa yang awak nak, awak tak faham apa yang awak nak present, so most likely presentation awak memang tak bagus lah. Orang pun tak faham apa yang awak cakap. So awak boleh nilai diri awak sendiri every time awak nak buat presentation dan sebagainya. So kalau awak tak betul-betul faham apa yang awak nak sampaikan, memang awak tak boleh deliver dengan baik. Okey, ni semua dua slide sebelum ni adalah peringatan dari saya lah. Sebab saya okay, alright. So ni risk management. Kalau tengok yang ni saya bagi gambar saja. Dalam slide yang kuliah ni saya banyak bagi gambar je.
Harap-harap dengan gambar ni awak boleh capture lah apa yang saya nak sampaikan. Saya tak banyak teks sangat. Ada juga teks tapi tak berapa lah. So ni risk management. Awak tengok dalam Askar pun ada risk management. Macam mana dia manage risk. Nanti kita bagi tahulah apa maksud risk ni. Dan supaya kita tak keliru. So saya juga kena beritahu disclaimer, tak semua daripada slide saya ni saya punya sendiri, saya ambil daripada sumber-sumber lain. So dan apa-apa sajangan tu memang based on saya punya personal view lah, bukan daripada siapa-siapa. Saya tak rujuk pada siapa-siapa pun. Kebanyakan daripada saya punya suggestion dan sebagainya adalah berdasarkan pada pengalaman saya sebagai pensyarah dan juga sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan risiko di universiti ni. Okay, so ini contohnya dalam ARMY ya. Risk management is the ARMY principal risk reduction process to protect the force. Our goal is to make risk management a routine part of planning and executing operational mission. So yang ni kalau dalam ARMY memang mereka manage risk setiap hari. Ya. So ini dalam ARMY. So just nak bagi contoh je lah ya. Macam mana awak tengok apa nama ni dalam Askar mereka uruskan risiko. Segala apa yang mereka buat memang kalau kat sini dia kata is a routine part of planning. Is a routine part, maknanya memang tiap hari mereka manage. Kita pun sama sebenarnya. Dalam hari-hari kehidupan kita hari-harian pun kalau awak sedar tak sedar sebenarnya kita manage risk juga. Kita manage risk tanpa kita sedari. So apa yang saya nak cuba sampaikan ialah dalam kelas ni kita cuba untuk formalkan macam mana kita manage risk ni, kita cuba nak formalkan. Okey, yang ni dua contoh ni. So ini satu quote yang selalu orang guna. So I believe that one of the life greatest risk is never daring to risk. Ni semua quote seorang lah. Satu lagi tu taking risk. So kalau awak tengok dua-dua gambar ni, adakah dua-dua gambar ni mengambil risiko? Apa risk dia? Boleh bagi contoh? Apa risk dia? Siapa boleh respon? Ada apa risk dia kepada dua-dua orang ni? Katalah orang yang terjun kat sungai ni, apa risk dia? Boleh mati. Boleh mati. Lemas, boleh terjatuh. Lemas. Okey. Dia sebenarnya dah lemas ke belum? Belum. Baru nak lompat. Baru nak lompat. Okey. Baru nak lompat. Apa yang awak belajar bila awak kata lemas, mati, boleh jatuh, boleh tenggelam? Apa yang awak boleh simpulkan tentang risk? Awak kata risk tadi boleh mati, boleh lemas, boleh ni. Jadi apa yang awak boleh simpulkan daripada semua risiko yang tak memerlukan. Ya? Dia cuba menghadapi risiko yang tak diperlukan. Dia cuba menghadapi risiko yang tidak diperlukan. Tak, maksud saya risk tu. Apa definisi risk? Awak kata risk tu boleh mati, boleh tenggelam dan awak kata dia belum jadi. Jadi apa maksud dia? Risk ni sesuatu cabaran. Satu cabaran. Tapi satu benda yang awak buat. Membahayakan diri. Membahayakan diri. Okey. Membahayakan diri. Tapi dia belum jadi lagi kan? Benda belum jadi. Ya? Orang yang terjun, contohnya orang yang nak terjun ke sungai tadi ni, budak yang nak terjun ke sungai tadi ni. Okey. Dah persiapkan diri dengan untuk hadapi risiko tu. Okey, risiko tu apa tadi awak kata? Risiko tu mungkin mati. Risiko tu mati, tenggelam ya? Betul? Kebarangkalian. Kebarangkalian. Okey, satu lagi kebarangkalian tentang apa? Berlakunya tu kemungkinan terjadi ataupun tidak. Okay, now. So, in a nutshell, risiko ni benda yang sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi. Yes. Itu penting yang awak kena faham. Risk ni benda yang belum jadi, tapi apa yang kita nak tahu kalau risiko dia tinggi ke rendah ialah ada benda je yang awak kata tadi, kemungkinan tadi. So kalau kawan ni kemungkinan untuk dia mati tinggi ke rendah? Yang terjun. Tinggi. Kenapa? Sebab dekat laut. tu kan dalam, dia punya sungai tu kan dalam. Okey. Sungai dia dalam lagi? Tak pakai life jacket. Yes, dia tak pakai apa-apa protection. Betul? Ya. Betul.
So bila kita nak kata risk ni, dia tak boleh kata risiko tenggelam. Betul, tapi kalau dia pakai life jacket, kalau dia memang awak tengok kat situ dia tepi sungai je tu, ketik rasanya tu. Tepi je, taklah dalam sangat. Okay, so risk ni dia ada dua benda yang awak kena, bila kita tak boleh just nak kata risiko dia tinggi, sebab bila kata risiko dia tenggelam, the next question will be apa dia? Adakah risiko dia tinggi ke rendah? Boleh faham? So kita kata ada dua version. Satu risiko tenggelam, satu lagi adakah risiko dia tinggi ke rendah. Kalaulah dia nak terjun di tepi sungai je, tepi tebing, bawah tu cetek. Apa risiko tenggelam dia? Tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Okay. So every time kalau kita nak kata risk ni, kita kena bagi tahu, kita kena cakap bahawa bila orang kata risk saja, awak kena tanya satu lagi soalan, iaitu risiko dia tinggi ke rendah. Dan risiko ni ada dua benda. Ya, sama ada kemungkinan untuk dia jadi dan impact kalau dia jadi. Itu kita akan bagi further lah. Okay, now. Yang keduanya, so kawan yang terjun ni dia ambil risiko ke? Dia tak ambil, dia ambil risiko. Bolehkah kita kata orang yang terjun sungai ataupun orang yang lalu dekat orang yang lalu ataupun jalan atas tali ni mengambil risiko? Betul. Dua-dua kita boleh kategorikan sebagai seorang yang ambil risiko? Sorry, Ya. Boleh. Ya, boleh. betul. Dia ambil risiko ke dia being stupid? Ambil risiko. Dia ambil risiko. Ambil risiko. Being stupid. Being stupid kan ambil risiko? Maksudnya kalau ambil risiko mesti ada reward. Ya? Apa dia? Bergantung pada niat. Okey. So ini satu lagi benda yang saya nak awak faham dalam pengurusan risiko ni. Dua-dua ni, especially awak tengok orang yang jalan atas tali ni. Sebenarnya dia being stupid, bukan ambil risiko. Sebab kenapa saya kata macam tu? Dahlah dia tak pakai apa-apa protection. Kasut pun tak betul. Kasut pun nak lintas tali pakai kasut pergi kerja je. Ya? So tak ada apa-apa protection langsung. So kalau kita tak ada apa-apa protection langsung, memang kemungkinan untuk dia jatuh tinggi ke rendah? Bagi orang yang lalu tinggi. Dan kalau dia jatuh memang mati ya. So dia bukan ambil risiko. Sebenarnya kalau ikutkan betul-betul dia being stupid. Sebab langsung tidak ada persediaan apa-apa untuk mengurangkan kemungkinan untuk dia jatuh. Dan kalau jatuh pun impact dia sangat besar. Faham? Boleh faham? So ini bukan ambil risiko, ini sebenarnya being stupid. Kalau nak ambil risiko, sepatutnya dia kena prepare. So nanti towards the end dia awak tengok gambar dia, beberapa gambar lagi lah. Yang ni pun sama. Okay, there is a difference between taking risk and being stupid. Betul. Anjing ni, dia ambil risiko ke dia being stupid? Dia lengah lapar ni. Being stupid. Ambil risiko ke being stupid? Being stupid. Ha? Being stupid. Being stupid. Being stupid, yes. Being Kalau stupid. dia tahu dah kalau jatuh memang mati ke? Betul? Memang, dan dia pun tak ada pakai apa-apa. Tak ada protection, tak ada apa. Dan jatuh tu memang jatuh ke gaung. So sebenarnya dia bukan taking risk. Sebab taking risk ni maksudnya taking risk ni ialah kita bersedia kalau benda buruk berlaku. Kita bersedia kalau benda buruk berlaku. Baru kita kata I'm taking risk. Tapi kalau kita langsung tak bersedia, dah tahu memang kalau melompat dia memang mati. So janganlah ambil risiko. Boleh faham? So itu konsep dia. Apa yang dimasukkan tentang mengambil risiko dan macam mana, dan kalau tengok tajuk dia pun menguruskan risiko. Maksud menguruskan risiko ni, macam mana kita nak uruskan risiko ni supaya kemungkinan yang buruk tu kita boleh kurangkan kejadian dia. Maksudnya kemungkinan untuk berlaku itu boleh kita minimumkan. Kan? Dan kalaupun berlaku, kesannya tidak begitu besar. Setelah dua-dua usaha itu dibuat, barulah kita kata kita mengambil risiko. Okey? Boleh faham? Boleh follow?
Boleh ya? Boleh. Okay, so ni risk management analyst aka the real boss around here. So ni memang betul lah ya. So kalau dalam banyak case pun kalau pengurus risiko tak endorse sesuatu tu memang you tak as a management punya ni you tak boleh proceed lah sebenarnya. So, tak boleh proceed. Dalam banyak decision memang pengurus risiko memang mainkan peranan penting lah untuk memastikan bahawa segala keputusan tu telah diambil kira perkara-perkara buruk yang berlaku. So what is risk? Ini definition dia. What is risk? Risk is the possibility of events or activity impeding the achievement of an organization, strategic and operational objective. Maksudnya apa? Sesuatu, awak tengok kat situ dia ada possibility. Tadi kawan awak ada mention tentang kemungkinan, betul? So sebab apa? Dia hanya benda yang mungkin berlaku. Tak semestinya berlaku lagi. Tapi mungkin berlaku dan kalau dia berlaku, dia akan mempengaruhi objektif kita. Bagi contoh, awak nak pergi ke kelas, tujuan awak adalah nak sampai ke kelas pada masa yang ditetapkan. Kita bawa kereta. Apa risk yang mungkin boleh berlaku? Jam. Lagi? Accident. Accident. Lagi? Jalan jam, accident. Okeylah, dua contoh tu. Accident, jam. Accident dengan jam ni dah berlaku ke belum? Maknanya dalam situasi ni awak baru nak keluar dari rumah nak pergi ke kelas, betul? Betul. Okay. So ada dua kemungkinan, mungkin jam, mungkin accident. Katalah awak naik kereta. So macam mana awak nak kurangkan kemungkinan untuk berlakunya jam atau tersekat dalam jam? Betul. Di awal. Bagi awal, betul. Okay. So kalau nak kurangkan kemungkinan berlakunya accident, Pakai safety. Pakai belt. Hati-hati. ya? Pakai seatbelt. Pakai Berhati-hati. Pakai seatbelt. Pakai seatbelt. Pakai seatbelt kurangkan kemungkinan accident. Betul ke? Kurangkan kecederaan accident adalah. Betul. Awak nampak? Awak kurangkan kecederaan accident ni lah. Tapi nak kurangkan kemungkinan accident bukan. Bawa slow. Yes. Awak nampak? So risk ni memang kena manage dua benda tadi. Awak nampak? Bila awak kata kurangkan bawa slow, dia mengurangkan kemungkinan untuk berlaku accident. Awak pakai seat belt, betul juga langkah kawalan untuk kurangkan risiko. Risiko apa? Dan kurangkan apa? Dari sudut apa? Dari sudut kesan dia kalau berlaku. Betul? Satu, patuhi peraturan jalan raya. mematuhi jalan raya itu langkah kawalan untuk kurangkan kemungkinan aksiden berlaku ataupun kalau aksiden berlaku kesannya rendah. Kesan dia rendah. Kesan dia rendah. Kalau awak patuhi apa tadi? Undang-undang jalan raya. Mematuhi undang-undang kemalangan. mengurangkan kemungkinan aksiden atau mengurangkan kesan aksiden kalau berlaku. Mengurangkan kemungkinan aksiden. Mengurangkan kemungkinan aksiden. Nampak? So, dalam kita menguruskan risiko ni, kita kena fikir dua benda ni. Satu, adakah apa langkah yang boleh kita gunakan untuk kurangkan kemungkinan dia berlaku? Ataupun, apakah langkah yang boleh kita buat untuk mengurangkan kesan kalau betul-betul dia berlaku? Ataupun yang ketiga, boleh buat dua-dua sekali. Macam bawa kereta tadi, kita buat dua-dua langkah kawalan. Dua-dua langkah untuk kita uruskan risk. Iaitu satu, kurangkan kemungkinan dia berlaku. Yang kedua, kurangkan kesan kalau benda buruk tu berlaku. Boleh faham? Okay, so ni cara, itu agenda dalam pengurusan risiko lah. Itu maksudnya urus risiko. Kita uruskan. Tak bermakna kita tak boleh pergi kelas langsung. Risiko tinggi ni, kita accident, nanti jam. Jadi macam tu tak payahlah pergi kelas. Bukan macam tu kan? So maksud saya ialah bila kita ada agenda pengurusan risiko ni, bukan maknanya kita tak nak teruskan niat kita. Tetapi kita mesti teruskan niat kita dengan persediaan, dengan perancangan. Baru itu yang paling baik. Agar, bila kita uruskan dengan, biar ada perancangan,
kemungkinan untuk kita berjaya itu lebih tinggi. Kemungkinan untuk kita sampai ke kelas pada masa yang ditetapkan lebih tinggi berbanding kalau tak urus apa-apa. Okey, boleh faham? So itu pengurusan risiko. So ni skop risk lah. So yang kalau saya yang awak faham risk ni, ni contoh gambar je lah. Mungkin bila saya kata risk ni, orang akan ingat hanya aksiden, pokok tombang, jatuh, ni semua risk. Ada risk lain? Ada contoh-contoh risk lain apa dia? So kalau risk ni dia sebenarnya skop dia semua. Kalau tengok definition yang asal tadi ni, apa sahaja yang menghalang pencapaian objektif sesebuah syarikat. Awak kena ingat yang ini memang risk juga, tapi ni kita panggil safety risk. So dalam awak bayangkan dalam sebuah organisasi, dia ada banyak risiko yang kita kena uruskan. Mungkin penipuan, lagi apa dia? Tak cukup staff, lagi tak cukup duit. Apa lagi sekarang yang paling famous, apa dia? Wabak, pecah amanah, yes. So macam mana kita manage? So maksud saya kalau pecah amanah tu kita panggil under risiko compliance. Compliance risk. So dalam risk ni jangan hanya tertumpu kepada yang kita panggil fizikal lah, macam accident lah, jalan lubang lah, apa lagi? Jatuh lah, pokok tombang lah, kecurian lah, itu risk. Tapi ada lagi risiko yang macam tadi, pecah amanah. Dia tak libatkan apa-apa kecederaan, tetapi impact dia sangat besar. Ya. So wabak memang understood lah, kita nampak bahayanya. Tapi macam tadi saya suka tadi contoh pecah amanah. Walaupun dia tak nampak tapi impact dia besar. Besar dia impact dari sudut reputasi. Bayangkan kalau sebuah institusi pendidikan ada berlakunya pecah amanah, memang sangat memalukan. So itu pun kita kena uruskan risk dia. Mungkin staff berhenti beramai-ramai, doktor di HCTM berhenti beramai-ramai. So macam mana kita nak teruskan kita punya servis, atau pakar tak ada, atau pensyarah yang kritikal, yang dalam bidang-bidang kritikal berhenti. Human resource risk. Okay. So ataupun apa lagi sekarang, perubahan cita rasa. Sekarang orang semua student tak nak datang kelas lagi dah, semua nak online aja. Jadi kita kalau universiti tu tak bersedia dengan infrastruktur untuk online classes, memang kita tertinggalan. Kita akan ketinggalan. So macam mana kita nak manage risk macam tu? So itu risk tu ni tak melibatkan apa-apa kecederaan lah, ya? Tak melibatkan penyakit dan sebagainya, tapi kesan dia sangat besar. So itu yang kita sebagai seorang pengurus risiko, kita kena fikirkan, bukan saja risiko tu hanya melibatkan kecederaan, aksiden, jatuh bangunan, pokok tombang, ancaman binatang liar, tapi lebih daripada itu. Yang kita panggil non-physical. Non-physical. Okey, ada soalan? So nanti kita towards the end kita tengoklah, ya. So ni ada satu lagi definition dia. The effect of uncertainty on objective. Awak nampak kat sini, macam kawan awak bagi tahu tadi, kemungkinan. Nampak? Sebab dia kata, kenapa dia kata the effect of uncertainty on objective? Tandanya apa? Maksudnya apa? Kalau dia kata kesan ketidakpastian terhadap objektif, maksudnya benda tu dah jadi ke belum? Belum jadi. Tengok event dia, kalau tengok yang panjang dia, an uncertain event or set of circumstances that should it occur. Maknanya apa? Kalau dia jadi. Dia dah jadi ke belum? Belum jadi. Will have an effect on achievement of the objective. Kalau dia jadi. Okay? Kena ingat yang tu. Kalau dia jadi. So, maknanya sekarang ni kita kena halang daripada sesuatu buruk tu daripada terjadi. Ya. So itu maksud risk. Ya. Bukannya benda tu dah jadi. Jalan-jalan tiba-tiba nampak lubang. Ni risiko ni. Okay. Bukan. Kalau nampak lubang, kalau jalan-jalan nampak lubang, apa risk dia? Boleh bagi contoh, apa risk dia? Jatuh. Jatuh, betul. Jatuh dah belum? Awak dah jatuh ke belum? Belum. Belum jatuh. Tapi lubang menjadi punca
mungkin awak jatuh. Mungkin Ya. awak jatuh, betul? Okey, Betul. kalau dah tahu Betul. macam tu, macam mana langkah kawalan awak? Mungkin jalan slow-slow ataupun sebagai majikan, sebagai owner of a building, owner of the jalan, awak kena letak signage supaya orang nampak bila jalan ni ada lubang. Okey, so lubang bukan risiko. Risiko dia apa? Jatuh. Jatuh. Puncanya ialah Ada lubang. punca kepada kemungkinan untuk awak jatuh ialah Ada Lubang. lubang. ada lubang. Ya. Lubang dah jadi ke belum? Belum. Dah. Dah. Lubang dah. Lubang dah jadi. So, lubang ini kita panggil nanti ada juga saya bincang. Lubang ni ialah punca kepada sesuatu benda buruk yang mungkin berlaku. Okey? Dan lubang ini punca ni dia fakta. Fakta maknanya sedang berlaku sekarang, masalah yang sedang berlaku. Masalah yang sedang berlaku. Itu punca. Awak tak pakai mask. Ini punca. Mungkin dijangkiti COVID. Dah kena COVID ke belum? Belum. Tapi awak tak pakai mask. Tak pakai mask ialah punca. So kalau awak tak pakai mask, awak pergi salam dengan orang, awak pergi peluk-peluk orang, ya, kemungkinan untuk awak kena COVID tinggi ke rendah? Tinggi. Dan kalau kena COVID, impact dia besar ke kecil? Besar. Kalau awak darabkan benda tu, dahlah kemungkinan untuk jadi itu tinggi. Dan kalau jadi memang besar, dan maknanya risiko dia sangat tinggi. Tinggi. Okay? So itu dua benda yang kita kena faham. Ya? Okay? Boleh? So far boleh follow lah ya. Ni risk. Awak nampak dekat sini ni. Risk emerge when target is introduced or exposed to hazard. So maknanya risiko ni akan ada bila kita ada target, ada objektif. So kalau seseorang tu minta, kalau seseorang tu kalau seseorang tu awak diminta untuk mengenal pasti risiko, ya, so awak kena camkan apa objektif dia. Macam tadi, tolong assess risk, awak pergi ke kelas. First kali awak kena tanya saya, apa objektif saya pergi kelas? Saya pergi kelas, apa dia? Objektif saya ialah saya nak pergi ke kelas agar saya boleh sampai apa dia? Sebelum kelas bermula. Betul? Itu objektif saya. Saya nak pergi ke kelas supaya saya boleh sampai pada masa yang ditetapkan. Sebab tu awak masukkan tadi mungkin jam, mungkin accident. Sebab bila jam dan accident, awak tak boleh sampai ke kelas tepat pada masanya. Betul? Tapi kalau awak tak ada objektif tu, kata tolong assess risk untuk saya pergi ke kelas. Tapi objektif tak kira lah sampai bila-bila pun boleh. Adakah jam dan accident ni sebab risiko pada awak? Tidak. Tidak. Okay? So mesti ada objektif dia. Apa objektif dia? Apa yang kita nak? Organisasi ni nak macam mana? Macam juga target. Kita kena ada. Okay. So target ni penting sebab bila ada target baru kita boleh assess apa kemungkinan yang mungkin berlaku dengan masalah yang sedia ada. Dengan masalah yang sedia ada yang kita hadapi ni, apakah kemungkinan untuk kita tak boleh achieve target kita tu. Macam juga tadi saya suruh awak pergi assess, awak pergi ke kelas. Masalah awak apa? Awak sering bangun lambat sebab tidur lambat. Kereta pula kereta buruk. Dah lama tak start. Okay. So ini semua masalah ni. Kereta buruk, minyak tak ada, brek tak makan. Ini semua masalah yang sedang dihadapi. So agak-agak awak lah, risiko untuk awak risiko untuk awak datang lambat ni tinggi ke rendah? Tinggi. Sebab ini masalah yang ada. So ada satu perkataan kat sini dia panggil hazard. Ini mungkin kalau bagi siapa pun awak akan dengar perkataan ni. Ini terminologi bila awak belajar risk management. Ini terminologi yang berkaitan dengan risk lah ya. So ada satu perkataan kita panggil a hazard. Sekejap. Ada somebody. Okay. So hazard ialah punca. Sebenarnya hazard ni punca yang berbahaya. Okay. Hazard ni sebenarnya punca, tapi punca yang berbahaya. Yang akan menyebab macam tadi lubang. Lubang tu punca,
ataupun nama dia hazard. Okay. So benda-benda yang fizikal yang berbahaya kita panggil hazard. Adanya apa lagi? Lubang, wayar yang tidak diselenggara, kita ada apa lagi? Kita ada tumpahan minyak di tengah jalan. Ini semua hazard. Ya, apa dia hazard? Punca yang berbahaya. Ya. Tu kita panggil apa dia? Hazard. Ya. So ini perkataan ini just terminologi lah. Awak boleh juga ambil awak cakap dia ni sebagai punca. Okey, ini contoh dia. Hazard and risk. Apa beza punca dan risiko atau hazard? A hazard is something that has the potential to harm you. Risk is the likelihood of hazard causing harm. Awak nampak kat sini? Kalau tengok kat sini, orang ni dia belum terjun dalam sungai lagi ataupun belum terjun dalam laut. Okey, tapi ada hazard. Hazard dia apa dia? Ada sharp. Ya, ada jerung. Okey. So jerung ni punca tapi dia tidak berbahaya selagi awak terjun dalam sungai. So terjun dalam laut. Ya. Dia akan sentiasa akan jadi punca yang berbahaya. Dia bukan risiko. The moment awak terjun dalam laut, maka awak akan ada risiko untuk digigit. Kalau selagi awak tak terjun kat laut, kemungkinan untuk awak kena gigit ada ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada kemungkinan untuk digigit oleh jerung. Sebab awak bukan masuk dalam laut, awak berada di pantai. Tapi awak nampak jerung kat dalam laut. Okey. So risiko untuk awak kena gigit memang tak ada. Kosong. Tapi memanglah kalau kena gigit memang mati. Jadi kosong dalam impak yang besar, jadi kosonglah juga. Sebab risiko awak, kemungkinan untuk awak kena gigit ialah kosong. Sebab awak berada di tepi pantai. Tapi kalau awak masuk ke laut, kalau awak masuk ke laut, maka di situ baru awak ada risiko untuk kena gigit. Kerana kat situ baru ada kemungkinan untuk kena gigit dan juga impak dia. Okay? So itu beza antara punca atau hazard dengan risk. So far okay, boleh faham? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, sekejap. Kita sekejap. Sekejap ya. Sorry. Okay. So ini ada satu lagi Allah tak nampak dia ni ya. Slide dia. Okay. So ni ada satu lagi yang ni yang penting juga yang saya nak awak faham tentang ni risk ni, tapi tak penuh pula slide sini. Risk management is not about future decision but about the future of decision that we must take now. Maksudnya apa dia? Pengurusan risiko ni oleh kerana kenapa dia kata future decision? Sebab benda tu belum berlaku. Betul? Sebab tu dia kata risk management bukannya mengurus risiko ni ialah bukannya agenda untuk kita buat keputusan pada bagi perkara-perkara yang berlaku pada masa depan. Ya? So maksudnya ialah kalau kita buat risk management ni is about apa dia? Future of decision that we must take now. Maksudnya apa yang mungkin berlaku pada masa depan dan kita kena buat decision tu sekarang. Ya, bukan kita buat prediction, bukan kita buat forecasting, bukan kita buat peramalan. Risk management bukan buat peramalan. Kita uruskan benda-benda yang mungkin berlaku pada masa akan datang sekarang. Ya, so itu penting. So supaya perkara-perkara buruk yang kita jangka untuk berlaku tu boleh kita kurangkan kemungkinan dia berlaku, dan kalau berlaku kita dah bersedia. Itu agenda pengurusan risiko. Saya tak kata bila kita uruskan risiko tu boleh dihapuskan. Ya. Tidak mungkin kalau saya kata tadi balik semula pada contoh saya suruh awak assess risk
daripada rumah pergi ke kelas, awak dah bawa slow-slow, awak dah ikut peraturan jalan raya, awak dah maintain kereta, awak dah pakai seat belt. Ini semua usaha-usaha kita atau langkah kawalan kita untuk kurangkan risiko aksiden. Tapi usaha-usaha ini tidak menjamin kita untuk apa dia? Tidak menjamin kita daripada 100% selamat daripada kemalangan. Tak mungkin. Usahalah sebaik mungkin pun, tapi kalau nak berlaku aksiden, berlaku juga. Dah pakai macam-macam, semua dah pakai, dah slow. Tiba-tiba, mana tahu, kan? Pemandu mabuk, langgar, mati. Kan? Kita dah buat betul-betul dah pakai seat belt, dah pakai kereta, dah maintain. Tiba-tiba ada orang langgar. Tiba-tiba tengah-tengah jalan, ada pula pokok tumbang. Dan kita pun tak boleh kawal. Ya, so apa yang saya nak sampaikan, dalam pengurusan risiko ni, kita hanya berusaha untuk kita minimumkan risiko. Dan kita tak boleh eliminate risiko. Walau bagaimanapun, kalau kita dah usaha sebaik mungkin, kita berusaha sebaik mungkin, maka at least lah keputusan kita tu kita dah usaha sebaik mungkin lah, kita dah berusaha sebaik mungkin, maka kalau jadi juga dan kita puas hati lah, dan kita puas hati sebab ini takdir lah kita kata, ya. Okey, ini various interpretation. Ni yang saya kata tadi. Ya. So kalau ini ada benda yang dan mengikut siapa yang melihat risiko ni lah. Kalau seorang engineer, dia bila kita kata risk, dia hanya lihat tentang hazard. Hazard ni benda-benda buruk tadi. Kalau engineer, dia hanya lihat apa dia? Dia hanya lihat structure sebuah bangunan tu sengit, ada lubang, ada bangunan tu retak. Ini semua perkara-perkara yang berbahaya. Perkara-perkara yang berbahaya sebagai seorang engineer. Perspektif seorang engineer, bila saya tanya dia apakah perkara-perkara yang berbahaya, maka dia akan cerita benda ni saja. Dia tak kisah tentang human resource risk. Ya, human resource maknanya tak cukup orang lah, duit tak cukup lah, dia tak tahu. Yang dia tahu, dia kerja jaga bangunan ni mesti selamat, tak runtuh. Objektif dia tak runtuh, tak ada serpihan-serpihan yang mungkin jatuh yang akan menyebabkan kecederaan. Ya? So kalau dekat senario risk, kita kata event, kemungkinan benda-benda buruk berlaku, hujan. Kalau event, ya, senario lah macam event organizer ataupun pengurus acara. Risiko dia dah mungkin apa dia? Pada dia risiko ialah hujan lah, orang tak datang lah, banjir lah. Ini semua macam tu. So kalau health, kalau doktor, mungkin pada dia risiko tu ialah apa dia? Benda-benda yang berbahaya lah, benda-benda yang mengancam nyawa. Pada dia itu risiko. So saya nak kata bahawa kalau finance, kalau orang yang jaga duit, risiko dia lah apa? Pecah amanah, tadilah, ya, corruption, tak cukup duit, economic situation, over budgeting, duit diberi 1 juta, belanja 1.2 juta. So terlebih belanja. So ini risiko-risiko yang mengikut perspektif seseorang. So tapi kita sebagai macam saya sebagai pengurus risiko universiti, saya kena faham semua benda ni. Kalau sebagai seorang penyelidik macam mana, sebagai seorang pensyarah macam mana, sebagai seorang pengurus macam mana, semua area kita kena faham dan kita kena maksud saya lah, kalau kita sebagai pengurus risiko, kita tidak terhad kepada melihat kepada semua situasi ni, satu-satu situasinya saja, tapi kita kena tengok keseluruhan, ya. So sebab tu dikata kat sini, risk management is managing potential events. Nampak? Risk management equals to what? Managing potential events. Maksud potential ni, bukan dia kata bukan managing events, ya. Kalau managing events tandanya apa? Dia dah jadi. Betul? Dia dah jadi. So dia kata managing potential events maksudnya menguruskan kejadian-kejadian yang mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Ya, so kena faham yang tu.
So kita cuba menguruskan perkara-perkara buruk, perkara-perkara buruk yang mungkin berlaku. Juga perkara-perkara baik yang mungkin berlaku. Ada dua. Perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk. Perkara-perkara baik yang mungkin berlaku, kita kena uruskan juga supaya tidak terlepas peluang itu. Faham? Okay? So, perkara baik yang mungkin berlaku, kita kena uruskan juga supaya kita tak terlepas peluang tu. Contohnya apa dia? Perkara-perkara baik yang mungkin berlaku sekarang ni. Bagi contoh sekarang punya, katalah pandemic issues ni. Apa perkara-perkara baik yang mungkin berlaku kalau dalam sebuah universiti? Boleh bagi contoh? Boleh bagi contoh? Ada tak perkara baik yang mungkin berlaku yang kalau kita tak uruskan dengan baik, maka kita kerugian? Apa dia? Anything? Mungkin you akan dibuka. Itu perkara baik. Dalam pandemik ni, apa perkara-perkara baik yang kalau yang wujud, yang mungkin wujud, dan kalau kita tak usahakan perkara baik ni, maka kita akan terlepas peluang itu. Naik taraf universiti. Naik taraf universiti tadi ya? Ya? Sebab tak ramai orang, so senang untuk naik taraf universiti. Mungkin tu betul juga tu. Maknanya peluangnya lah tak ramai orang, maka kita boleh buat maintenance dengan lebih mudah. Betul. Kita boleh ambil peluang ini untuk jimatkan elektrik. Betul? So maksudnya ialah apa? Kalau saya tak uruskan benda ni, saya tak bagi tahu yang jaga bahagian maintenance, you kena tutup lah aircon, tak payah buka, tak payah, sebab aircon biasanya kalau dalam sini dia auto. Pukul 7 dia on sendiri, tak ada orang pergi on kan, kita dah auto. So maknanya kalau awak biar je dia auto, hidup sendiri, maka tak dapatlah kita jimatkan elektrik tu, betul? So maknanya peluang kita kena uruskan, benda buruk pun kita kena uruskan. Ada lain, bagus tu cadangan tu, bagus. Maknanya opportunity tetap ada. Kita boleh maintain bangunan sebab tak ada ramai student, maka senanglah kita untuk betulkan bangunan-bangunan yang ataupun lokasi edukasi yang terjejas ya. Ada lagi peluang. Ada lagi? Mungkin sebagai universiti mungkin kita kena ambil peluang ni oleh kerana kita dah bina infrastruktur online ni, kita banyakkanlah kursus online supaya lebih ramai pelajar boleh register. Sekarang kita punya student kita boleh student daripada luar negeri pun boleh registerkan dengan boleh ambil kursus kita. Kan? So maknanya lebih ramai student, lebih banyak penjanaan. Nama kita sebagai universiti boleh naik, boleh dinaikkan ya, ramai orang terkenal. Tapi kalau kita tak ambil peluang itu, sebab semua orang sekarang saya rasa especially students kita mula untuk tingkatkan kemampuan internet. So you all pun majority lah, tak kata semua, majority ada capaian yang baik, ada infrastruktur, ada kelengkapan yang baik untuk kita jalankan kelas online. So kalau sebagai universiti kena ambil peluang ni supaya kita boleh attract lebih ramai orang untuk join UKM. So ini usaha-usaha. So ini peluang. So peluang kita kena uruskan, benda buruk pun kita kena uruskan. Ya, boleh faham ya? So, ini contoh example of higher education risk category. Ini kategori-kategori yang mungkin boleh kita ambil kira lah. Ya, kalau tengok kat sini kita ada risiko macam ni, safety and facility, yang ni selalu orang tengok yang ni saja. So ada academic and student risk, ada financial risk, ada human resource, ada information technology risk. Tiba-tiba orang ambil kita punya data, macam mana supaya data kita ni selamat. Tiba-tiba orang boleh ubah macam mana kita manage supaya semua data-data atau exam markah student ni semua selamat, tidak diubah. Regulatory macam tadi ada kawan awak kata isu integrity, isu breach of trust, isu pecah amanah. Dalam research pun ada risiko dia, penggunaan bahan-bahan yang berbahaya. Ya, orang tak bagi buat research pasal nuklear, dia buat pasal nuklear.
Orang tak bagi guna bahan-bahan yang berbahaya yang dilarang, dia guna atas nama research. Kan? So tu semua kita kena kontrol. Satu lagi apa dia? Engagement, kita buat MOU, kita buat usaha sama dengan pihak luar. Macam mana pihak luar tu boleh memberikan keuntungan pada kita dan kita dapat juga manfaat daripada kerjasama dengan pihak luar tu, supaya dua-dua dapat manfaat dengan baik. So pastikan bahawa agreement kita betul, agreement kita tu atau perjanjian kita tu tidak berat sebelah. Dalam athletics, kita punya apa nama, atletik kita tak ambil bahan-bahan terlarang, dan juga nak jaga supaya mereka ni tidak cedera, dan sebagainya. Okay, so nampak. So bukan saja saya sebenarnya saya tunjukkan ni supaya jangan ingat risiko hanya pada safety and facility saja. Ya, so academic and student ni pun banyak. Student yang masuk ke UKM ataupun mungkin kalau sebagai orang tak pilih UKM sebagai tempat mereka belajar, mereka pilih universiti lain. Sebab mungkin dia kata masuk universiti UKM ni banyak sangat monyet. So tak nak, takut sangat dengan monyet. So banyak binatang liar ada kat UKM. So takutlah baik belajar kat tempat lain. Contohnya, ya. So ada benda-benda lain lagi. So boleh nampak cabang-cabang risk ni kalau kita tengok dari sudut sebagai sebuah organisasi. Ya? Sebagai sebuah. So apa saja yang menghalang, nampak kat sini, apa saja yang menghalang sesebuah organisasi itu untuk mencapai objektif dia, itu dipanggil risk. Ya? Kalau staff kita tak cukup, kalau staff kita tidak kompeten, kalau staff kita ni kita salah ambil, tiba-tiba terambil pula X banduan, macam-macam lagi. Ya? Ini satu lagi contoh cabang-cabang risiko. Kalau tengok yang ni universiti ada distance learning, R&D, alliance, ni semua sama dalam universiti. Ada natural disaster, yang ni hazard, nampak hazard, benda-benda yang berbahaya. Tapi ada juga financial risk kat sini. Tuition stability, asset value, loss of funding. Tiba-tiba kerajaan tak bagi lagi duit untuk biaya, untuk subsidize yuran student. So you all tahu kan, you all punya yuran ini 10% saja yang dibayar. Lagi 90% sebenarnya universiti bayar, kerajaan bayar. So kerajaan bayar 90%, you all bayar 10% daripada fees, ya, sebenarnya. So itu nilai dia. Okay, so ada dalam-dalamnya ada lagi activity, operational risk, ya. So far boleh follow? Boleh follow? Boleh. Ya. Okay, so Boleh, Prof. Okay, so yang ni risk based thinking ni saya just nak skip lah. Ni risk based thinking ni maknanya sebagai sebuah organisasi, sebagai seorang, kalau kita sebagai risk punya manager, kita kena ada risk based thinking. Maknanya pemikiran kita ni memang pemikiran yang berasaskan risiko. Apa sahaja keputusan kita buat, kita kena pastikan kita telah mengambil kira kemungkinan perkara-perkara buruk yang mungkin berlaku. Sebelum kita start kereta nak pergi ke kelas, apa yang kita kena fikirkan? Apa yang menghalang kita daripada sampai ke kelas pada tempatnya, tepat pada masa ni? Apa sahaja perkara yang akan mempengaruhi kita untuk sampai ke kelas tepat pada masanya tu, kita kena buat dulu sebelum kita start engine. Okay, sebagai seorang yang ada background ni, kita kena fikir betul. Before we make any decision, sebelum saya datang ke UKM untuk belajar, so buat dulu risk assessment. Apa dia? Ni, adakah kita bersedia dengan ni? Kita ada bersedia dengan ni, ada bersedia dengan ni. Apa kemungkinan kalau benda ni berlaku? Apa backup kita? Macam tadilah kita start kereta nak pergi ke kelas, ya. Apa kemungkinan kalau aksiden berlaku? Okey, kalau aksiden berlaku, apa persediaan saya? Okey, saya dah pakai seat belt. So kalau ada seat belt ni, kereta saya ada airbag. So ini semua mengurangkan kesan kalau berlaku. Dan saya bawa kereta dengan berhati-hati, ikut speed limit, ikut undang-undang. Okey, tidur awal, bangun awal, saya cergas, saya boleh keluar awal, elakkan daripada jam, tak terserempak dengan peak hours. Ini semua persediaan sebelum awak pergi ke kelas. Kat rumah lagi awak dah plan. So itu maksudnya risk based thinking. Ya. So pemikiran, so kalau kita dalam sebuah organisasi pun kita kena ada pemikiran sebegitulah. Okay, so ni risk based thinking. Saya suka kat sinilah. Risk based thinking make preventive action part of strategic and operational planning. Yang ini. Okay, so saya suka yang last kali ni. Saya suka yang first dengan yang last. Yang first dia kata apa? Risk based thinking is something we all do automatically and often subconsciously to get the best result.
So maksudnya apa? Pemikiran ataupun keputusan yang ataupun pemikiran yang berasaskan kepada mengambil kira risiko ni memang kita sentiasa buat pun, bukannya benda yang asing. Ya? Bukan benda yang asing yang kita sentiasa buat, tapi kita tak sedar kita buat benda tu. Ya? Kita tak sedar kita buat benda tu. Saya tak nak macam ni. Maksud saya apa maksud saya ialah awak punya apa nama ni, awak punya, saya bagi contoh macam tadi juga, nak pergi ke kelas, objektifnya nak pergi ke kelas. Ya? Ada dua version. Satu tak ambil kira, tak ambil kisah, tak apalah, bangun lambat pun tak apalah. Kita tak maintain pun tak apalah, break tak makan pun tak apalah. Ini satu version yang tak betul. Ya. Ada satu lagi, risk-based thinking yang over pula. Kelas awak dengan rumah dengan kelawak ni ialah dalam 2 km je. 1 km je. Ya. Tapi awak punya persediaan mengalahkan, maknanya awak datang sangat awal, kereta awak pakai kereta yang paling baru, semua maintain, pakai seat belt, pakai jaket kulit supaya kalau terbakar kereta awak tak terbakar, pakai helmet pula dalam kereta macam Formula 1. So over. So itu pun tak betul. Ya. So just nice. Sebab itu yang maksud saya, bila kita nak, ada satu yang tak kisah langsung, ada satu yang over. Bila over ni dia melibatkan kos, tak berbaloi dengan awak punya objektif. Ya, itu pun benda yang kita kena ambil kira lah ya. Okay, so satu lagi kat sini saya nak kata bahawa risk-based thinking ni, pemikiran berasaskan pada risiko. Apabila kita membuat keputusan ni, dia bukan benda baru. It's something that you probably do already. It's an ongoing. Ensure greater knowledge of risk and improve preparedness. Memang kita bila kita buat benda tu, kita lebih bersedia kalau benda buruk berlaku. Okay. So increase the probability of reaching objective. Betul. Ni maksudnya apa? Meningkatkan peluang kita untuk kita boleh berjaya. Ya. Reduce the probability of negative results. Make prevention a habit. Yang ni, make prevention a habit. Yang ni last kali ni. Yang ini yang kita selalu tertinggal. Sekarang pun dalam COVID-19 ni pun memang last kali ni yang sebenarnya yang kita terlepas. Kita naik sampai keadaan sekarang semakin teruk ialah sebab yang last ni. Iaitu apa dia? Kita bukan buat prevention as a habit. Kita panggil apa dia? Firefighting. Firefighting ni maksudnya apa? Firefighting ni maknanya dah terbakar, kita nak cuba padamkan lah. Betul? Sepatutnya apa dia? Elakkan daripada terbakar. Takutnya Kebakaran. Itu lebih murah daripada firefighting, betul? Betul. Kan? Macam ni juga. Patutnya kena pakai mask, tak keluar semasa lalu, pakai hand sanitizer, nak keluar, minimumkan kontak secara fizikal. Ini semua prevention, habit. Tapi bila kita tak follow dia punya prevention habit ni, maka sekarang ni kita buat apa dia? Firefighting lah. Kan? Dah ramai sangat orang mati, dah ramai orang infected. Awak boleh bayangkan kos untuk buat COVID test satu orang dah RM250 kos dia. Bayangkan berapa ratus orang yang kena buat setiap hari, berapa juta habis duit untuk buat testing. Okay? Hanya kadang-kadang sebab seorang je. Seorang tu tak follow SOP, dia jangkit pada seseorang, orang tu ada seorang ni ada kontak dengan 5 orang, 5 orang ni balik rumah pula, ada family tu kontak lagi. Bayang berapa banyak yang kerajaan rugi ataupun sebuah negara tu rugi. So ni maksud saya dalam risk-based thinking ni kita mesti kena fikir yang ni. So kita sebagai seorang mahasiswa ni kita kena maksudnya kalau kita dah belajar pasal risk management ni, maknanya kita kena dulukan prevention lah. Macam tadi kan, kita pakai seat belt, kita maintain kereta kita pastikan brake kereta kita ni sentiasa berada pada keadaan baik, kereta kita berada keadaan baik. Semuanya kita kena buat maintenance. Ini prevention lah sebelum accident. Okay.
So ni sama juga, why should we adopt risk-based thinking? Kalau sebagai organisasi, to improve customer confidence and satisfaction, to ensure consistency of quality of goods and services. Ini maksudnya kalau sebuah company itu dia mengeluarkan produk, so biasanya kalau dia ada risk management punya steps dalam sebuah organisasi itu, maka barang-barang yang dikeluarkannya, pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang diberikan itu biasanya akan jadi lebih baik lah, ya. Dan ni awak tengok nombor 3 ni, dia kata apa? To establish a proactive culture of prevention and improvement. Sama juga macam tadi. Kan? Kita mesti ada culture of prevention ni, bukan firefighting. Kita ni biasanya, tanah dah runtuh, barulah sibuk. Sungai dah tercemar. Kan? Baru sibuk cari siapalah yang buang bahan kimia dalam sungai. Betul? Firefighting. Padahal dah berapa juta kerugian berlaku bila tak ada air. Kilang kena tutup, orang tak boleh pergi kerja dan sebagainya, ya. So ini semua yang kita kena sebagai seorang risk manager, kita kena fikirkan benda ni. So far ada soalan? Ada, ya? Ada. So ni risk taking ni. Apa maksud risk taking? So ni awak pergi kerja. Awak kalau kita sebagai seorang yang maksud saya mahasiswa, awak pergi masuk universiti, sebenarnya awak pun mengambil risiko. Mengambil risiko. Risk decision. Okay. Tapi kalau saya kata awak mengambil risiko untuk belajar, maksudnya apa dia? Awak kata sebab awak bila saya kata tak apalah saya ambil risk untuk belajar, ya. Tapi kalau action awak ialah seperti yang ke atas ni, tidur dalam kelas, ini bukan ambil risiko. Ini sebenarnya Being stupid. Mencipta risiko. Yes. Kalau betul-betul nak ambil risiko, sebenarnya yang bawah ni. Belum tentu awak berjaya, betul? Belum tentu awak lulus, tapi awak dah usaha. Okay. Yang ini bukan ambil risiko untuk belajar. Ini being stupid. Memang tentu fail. Tak payah masuk universiti lah. Senang kata bawa Grab bagus. Okay. Jadi rider food panda lagi bagus. Buang duit je. Masuk belajar, pergi universiti tapi tidur. Okay. So sebab awak melepaskan benda lain. Kalau awak tak datang ke universiti, mungkin awak boleh kerja, boleh kumpul pengalaman, tapi awak mengambil risiko untuk belajar. Habiskan duit yang banyak, habiskan masa yang banyak. Tapi belum tentu awak berjaya pun, belum tentu awak akan dapat degree. Tapi apa langkah kawalan kita untuk pastikan kita berjaya untuk dapat degree yang baik dengan pointer yang baik ialah dengan langkah kawalan tertentu, iaitu belajar. Tapi kalau macam ni tak payahlah. Ini bukan ambil risiko belajar, ini being stupid. Alright? So itu yang kita kena faham. So saya nak sampaikan kat sini, kadang-kadang ada setengah orang kata ada slide satu lagi nanti saya harap awak kita boleh faham lah, ya. Ada ramai orang kata taking risk, you need to be brave, take the risk, ya. Benda tu betul, be brave, take the risk. Tapi kalau awak tak ada persediaan, tak ada langkah kawalan, langsung tak ada, itu bukan be brave, take the risk, itu being stupid, ya. So ini satu lagi, apa beza reckless and risk? Reckless and risk, cuai dan mengambil risiko, apa beza dia ialah planning. So kalau pernah dengar perkataan risk calculated decision, keputusan yang mengambil kira risiko, faham? Pernah dengar perkataan tu? Saya membuat keputusan setelah saya mengambil kira risiko. Itu maksudnya apa? Saya mengambil keputusan untuk pergi ke kelas setelah mengambil risiko. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Dia dah plan. Ya? Dia planning, dia dah buat Ya, plan. betul. Maksudnya kalau saya kata kalau dalam dekat organisasi, dekat korporat, saya kata it's a risk calculated decision. Bila orang kata it's a risk calculated decision, maka secara tak langsung awak kena bayangkan bahawa keputusan itu dibuat dengan persediaan yang telah dilakukan untuk meminimumkan berlakunya kegagalan. Boleh faham? Ya? Macam tu, Itu orang kata risk calculated decision. Okay? So mesti ada perancangan. So risk come from not knowing,
What you are doing, ni pun satu. Kita tak tahu apa yang kita buat. Ni beza reckless and risk. Ni saya contoh dia kalau awak boleh nampak ni. Motor hijau dengan motor Repsol ni, dia dua-dua ni dia berlomba. Dua-dua ni dia objektif dia untuk menang. Dua-dua ni objektif dia untuk menang. Ya. So keputusan mereka berdua ni, yang baju hijau ni, yang motor hijau ni, dia kata tak apalah, saya ambil risiko untuk berlomba. Boleh ke dia kata macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia stupid. Yang kata saya ambil risiko untuk berlomba ialah yang motor MotoGP. motor Repsol, MotoGP. Ini memang ambil risiko untuk berlomba, ini bukan ambil risiko untuk berlomba, ini suicidal. Ini bunuh diri. Okay? Sebab bunuh diri tak semestinya mati. Ada juga orang cuba bunuh diri tak mati. Okay? Okay, tapi chances untuk dia mati tinggi-tinggi. Ya? Dalam bawa motor macam ni, kemungkinan untuk jatuh tinggi, dan kalau jatuh memang mati. Ya, yang ini orang nampak, dia sama laju, dua-dua ni objektif dia sama, untuk menang dalam perlombaan. Okay? So orang nampak planning dia. Tu saya kata beza antara ambil risiko dan reckless ialah satu tu planning. Apa planning dia? Kalau tengok motor hijau, motor Repsol. Apa planning dia? Ada safety. Apa planning dia? Menggunakan motor berkuasa tinggi. Menggunakan motor yang sesuai. Okey, lagi? Perlengkapan Keselamatan diri. Ya? Keselamatan diri. Keselamatan diri tu maksudnya apa? Dia pakai apa? Baju, helmet. Dia pakai baju, dia pakai helmet, dia pakai boot. Okey? Yang bersesuaian. Yang bersesuaian. Lagi apa lagi? Modified motor yang betul. Modified betul-betul, maksudnya tayar dia, tengok tayar dia belakang besar, depan besar, supaya bila cornering tu mungkin tak jatuh. Ya? Lagi? Menggunakan litar yang betul. Menggunakan litar yang betul. Okey, now. Okey, saya bila kita tengok benda-benda tu, itu semua apa dia? Itu semua akan menghalang dia daripada berlaku kemalangan, kecederaan. Kata kecederaan. Okey, now. Dia pakai baju, dia pakai boot, dia pakai helmet, dia ada motor yang sesuai, dia ada tayar yang sesuai. Ini semua ialah langkah kawalan yang bertujuan untuk apa dia? Menangi satu pertandingan. Betul, okey. Sorry, saya ulang sekali. Dia pakai helmet, dia pakai baju, dia pakai boot, dia pakai knee guard. Ini semua dalam dari sudut kemalangan, dia mengurangkan apa? Mengurangkan risiko. Risiko dan kesan. Risiko dari sudut Kecederaan ataupun maknanya apa? Kecederaan tu maksudnya apa? Kalau berlaku. Kalau berlaku. Pakai helmet, pakai baju, pakai knee guard, pakai boot. Ini semua kalau berlaku, maka kecederaan dia boleh diminimum. Sebab impact dia, kalau accident, impact dia adalah apa? Impact dia lah boleh berlaku kecederaan hingga boleh berlaku kematian. Betul? Impact dia besar. Boleh berlaku kecederaan badan. So apa yang dia buat? Dia pakai baju, jaket, dia pakai helmet, dia pakai boot. Ni semua mengurangkan kesan kalau kemalangan. Okey. Dia race dekat track. Motor dia tayar besar. Motor dia dah modified. Ini semua apa dia? Mengurangkan apa? Dia buat latihan selalu. Mengurangkan risiko kemalangan. Mengurangkan risiko kemalangan dari sudut apa? Ingat tadi, risiko ni ada dua dimensi. Satu kalau accident. Satu lagi, macam tadi awak bawa kereta, awak buat slow-slow, ikut peraturan jalan raya. Ada brake yang sesuai. Itu semua mengurangkan apa? Mengurangkan kesan. Berlaku kemalangan. Mengurangkan kemungkinan berlaku kemalangan.
So awak nampak ada dua sudut dia uruskan risk. Satu, kurangkan kemungkinan untuk dia berlaku. Yang kedua, kalau berlaku, kesan dia Mengurangkan kesan. kurangkan kesan. So, nanti dalam towards the end nanti kita kena assess risk. Bila kita assess risk tu, bila kita menilai risiko tu, kita akan menilai dari sudut dua benda ni. Sebelum kita jump to conclusion bahawa risiko dia tinggi. Ingat tadi ada jerung tadi tu, jerung dengan air. Ya, risiko dia kalau awak tak masuk dalam laut, risiko untuk awak kena gigit ada ke tak ada? Tak ada. Sebab kemungkinan untuk digigit kosong. Walaupun kalau kena gigit memang mati. Tapi kemungkinan untuk digigit kosong. Sebab awak berada di tepi pantai. Ingat tadi ada gambar shark tadi kan? So sama juga dengan yang ni. So ni saya nak sampaikanlah cara dia uruskan risiko. Ada dua cara. Satu ni, okay, yang ni langsung tak ada apa-apa lah. So ni planning. Ni memang langsung tak ada lah. Tak ada planning langsung. Nampak planning. Dia pakai baju, dia pakai boot. Ni semua mengurangkan impact. Ya, ini semua mengurangkan, semua perkara ini akan mengurangkan impact kalau berlaku aksiden. Ya. Tapi dengan pakai motor yang sesuai, berlatih selalu, tayar yang sesuai, ini semua mengurangkan kemungkinan untuk dia jatuh. So dua-dua benda ni boleh kita, maknanya dua-dua sudut kita boleh usaha untuk kita buat langkah kawalan. Sebab ada setengah-setengah isu kita tak boleh buat dua-dua benda. Kalau dah jadi memang jadilah. Contohnya apa dia? Kalau dah jadi tu memang kena saman lah. Contohnya, apa dia? Nanti mungkin kita tengoklah apa kemungkinan untuk, sebab ada benda yang kita hanya boleh uruskan impact saja, ada benda yang kita boleh uruskan kemungkinan saja, ataupun ada benda, ada isu yang atau risiko yang kita boleh uruskan dua-dua, iaitu risiko dan impact. Ni contoh dia lah, nampak impact dia. Nampak ni kalau jatuh boleh bangun lagi. Nampak kalau jatuh ni boleh pakai, ada orang paramedik. Tapi kalau yang ini jatuh memang tersandar je, tak bersedia langsung apa-apa. Ya, so ni maksudnya tiada planning lah. Ada planning. Ni contoh lagi. Reckless and planning. So ini memang reckless lah. Dua-dua ni memang reckless. Sebab jatuh memang mati. So yang ni walaupun dia cuba melintas tapi jatuh, apa dia? Ada keselamatan. Ada jaring. So yang ini dia uruskan risiko apa? Dari sudut apa? Sorry ya. Dia uruskan dari sudut apa? Kemungkinan. Dia uruskan kesan atau dia uruskan kemungkinan untuk dia jatuh? Kemungkinan. Dia uruskan kemungkinan untuk dia jatuh. Jatuh. Kesan. Kalau Kesan, jatuh selamat. Kesan. Maknanya dia takut jatuh. Sekarang ni dia nak uruskan risiko jatuh, betul? So dia takut jatuh. Dia takut jatuh, risiko dia jatuh. Sebab jatuh ni mungkin dia jatuh, tapi kalau jatuh tu hanya atas tilam, maknanya risiko untuk jatuh tu sebenarnya rendah lah. Sebab dia jatuh tak ada apa-apa. Okay? So ini dia hanya uruskan kesan. Kalau yang ini? Yang ni? Kemungkinan. Dia uruskan kemungkinan dengan cara pakai galah ni. Betul? So ini dia uruskan, dia kurangkan kemungkinan untuk jatuh. Jadi lepas tu dia ada uruskan lain tak? Ada kesan. So ini dia buat dua-dua. Uruskan kemungkinan dan juga uruskan kesan. Yang ini hanya uruskan kesan saja. So antara dua-dua ni, yang mana satu walaupun dia uruskan risk, ni dia uruskan risk, mana satu risiko jatuh yang lebih rendah? Obviously yang ni lah. Betul? So ataupun dengan kata lain, kemungkinan untuk dia berjaya melintas, mana satu lebih tinggi? Yang ni ke yang ni? Obviously yang ni. Nombor 3. Okey? Boleh? Ada soalan? So harap-harapnya awak nampaklah apa dia risk Kena aku berapa Oh, sekejap lagi. 15 minit lagi. Okey. So ni masuk calculated risk, risk with a plan. Ni masuk je calculated risk. Apa masuk calculated risk? Orang kata selalu is a calculated risk, calculated risk risk with a plan. I think there is a difference between a gamble and a risk. A calculated risk. Gamble. Selalu orang kata tak apalah kita gamble, dia dah berlumba. Adakah masuk gamble tu maksudnya mengambil risiko? Adakah kita gamble je lah ni, pergi untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Betul? Betul lah orang selalu kata macam tu kan?
So, adakah gamble itu sama dengan mengambil risiko? Tak sama. Sama ke beza? Sama ke beza? Sama. 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 Sama ke beza? Beza. Sama. Apa beza? Apa beza dia? Apa sama, apa beza? Tak. Okey, kalau beza maksudnya apa? Kalau gamble, Tak fikir risiko akan datang. ya. Risiko akan datang. gamble? Kemungkinan risiko. Apa beza berjudi dengan ambil risiko? Berjudi dengan ambil risiko. Macam tadi nak berlomba kan? Tak perlu saya gamble je lah. Apa maksud dia? Tak ada planning. Satu tak ada planning, memang gamble. Tapi kadang-kadang gamble ada planning. Gamble ada planning, kadang-kadang dia study, dia macam-macam lah. Kan? Tapi apa dia? Satu benda yang beza antara dua gamble dengan ni ialah, calculated risk adalah, a risk is a chance you take, if it fails, you can recover. A gamble is a chance taken, if it fails, recovery is impossible. Maksudnya apa dia? Kalau gamble ni, kan, kalau kita berjudi, kalau dah rugi, dapat balik tak duit tu? Dapat balik tak duit tu? Langsung tak dapat. Betul? Kalau kita berjudi, bet 1 juta. Tiba-tiba kalah. Dapat duit 1 juta tu tak? Dapat tak sikit? 100,000 ke dapat balik tak? Langsung tak dapat. Tapi kalau kita ambil risiko, macam tadi, kalau kawan ni jatuh, dia tak sampai. Dia kalah juga. Betul? Kawan ni, dia tak sampai ke hujung. Dia jatuh. Tapi walaupun dia jatuh, tak mati kan? Tak mati. Walaupun dia gagal, tapi dia masih boleh cuba lagi, betul? Betul. Ini ambil risiko. Tapi kalau yang ni, macam tadi kawan awak kata, tak ada planning. Gamble memang tak ada plan. Memang ada plan. Tapi, satu lagi version ialah, dia kalau gagal, memang tak boleh recover langsung. Itu gamble. Apa beza gamble dengan ambil risk? Gamble, kalau gagal, memang tak boleh recover langsung. Tapi kalau ambil risiko, kalaupun gagal, tapi kita tak rugi 100%. Okey? Kalaupun gagal, kita tak rugi 100%. Macam tadi awak ambil, kita bawa kereta nak pergi office, kita ambil pergi kelas, dah jalan slow, dah ikut semua peraturan, kereta dalam keadaan baik, brake jaga, tiba-tiba accident juga. Accident juga dan kita kena kerugian. Tapi adakah kita kerugi 100%? Tak, sebab ada satu lagi, iaitu apa dia? Apa dia? Adakah kita rugi dari sudut, kata saya cakap dari sudut kewangan lah. Adakah kita rugi 100%? Tak. Tak, sebab Ada insurans. ada insurans. See, nampak? So insurans juga alat untuk kita control risk lah. Kan? Sekurang, tapi kereta accident memang ada accident lah. Betul? Tak sama macam kereta baru lah. Bila kereta ada accident ni memanglah benda yang kita repair balik. Betul? Memanglah tak sama kereta baru. Kita tetap rugi. Sekurang-kurangnya rugi masa, rugi macam-macam lagi rugi. Okay? Tapi kalau gamble langsung tak ada apa-apa. Ni kalau kawan ni mati ni, memang langsung habis lah. Mati katak je, tak ada apa. Langsung tak ada apa-apa. Kalau dia jatuh macam ni, memang jatuh je lah, tak ada apa-apa. Langsung tak ada apa-apa. Ni kalau rugi pun, jatuh pun, nampak? Boleh bangun balik. Dan dia tak akan rugi. Walaupun dia kalah, tapi masih lagi boleh bangun semula. So, itu maksud dia. Gamble. Risk and gambling. So, contohnya lain lah. Different type of benefits. Successful people take big risk knowing that. Nampak? Sorry. Contoh yang satu lagi. Successful people take big risk knowing that they might fall hard. Big risk knowing that they might fall hard. But they might succeed more than they ever dream. So nampak? Successful people take big risk knowing that they might fall hard. Maksudnya apa? Kalau knowing that they might fall hard, maksudnya apa? Maksudnya, kalau dia tahu dia mungkin jatuh, apa dia kena buat? Dia kena Fikirkan langkah. Ya? Kan? Dia kena? Fikirkan langkah, kemungkinan dan kesan. Dia kena ada planning untuk uruskan kemungkinan dan kesan tadi. Barulah orang kata take big risk. Kalau tak ada kemungkinan, tahu tapi tak buat apa-apa langkah kawalan, itu being stupid. Being stupid, betul. So, jangan senang-senang kata take risk. Bila orang kata tak apa, saya ambil risiko, the next question yang awak kena tanyalah, apa langkah kawalan awak? Kan? Macam ni lah. Tak apa, saya ambil ikut. Kalau macam ni, saya ambil risiko untuk berlomba.
tanya dia, apa benda yang awak kata ambil risiko berlumba ni? Kan? Ke jadi bodoh? Contoh macam itulah. Kan? Ataupun dia bunuh diri. Kan? Dia cuma pakai helmet je. Alright, boleh faham? So ni satu lagi. Take risk or lose the chance. Be brave, take risk. You will win. So sebelum kita nak guna dua-dua quotation ni, apa yang kita kena buat? Sebelum kita kata take the risk or lose the chance. Dia kata selalu guna macam ni kan. As a mahasiswa, kita kena berani ambil risiko untuk menceburi dalam perniagaan. Kena berani kena berani untuk menjadi usahawan. Betul? Selalu orang kata macam tu. Betul? Kena berani. Tapi apa dia? Kena apa ada syarat utama dia? planning. Ya? Kena ada planning dan Yes, kena ada planning. Kalau awak nak jadi usahawan, kan? Kalau kita nak jadi usahawan, memang kita kena berani ambil risiko, tapi sebelum nak decide nak ambil sebelum kita decide nak jadi usahawan, kena ada perancangan dah, pergi belajar dulu, pergi menuntut ilmu dulu, buat market survey dulu, semua dah buat. Okay, now saya berani ambil risiko jadi usahawan. Bukannya, nah ni duit awak 10,000, jadi usahawan, niaga. Tanpa ada apa-apa persediaan. Memanglah kemungkinan untuk awak gagal tu tinggi. Betul? Sebelum kita guna perkataan be brave, take the risk, whatsoever, bukan maknanya, saya nak tekan kat sini, bukan maknanya bila kita mengambil kita membuat risk assessment. Bila kita buat risk assessment, ini menyebabkan kita tak berani ambil risiko. Bukan. Bila kita buat pengurusan risiko, bila kita buat risk analysis, sebelum kita proceed, belum kita decide untuk meniaga ataupun jadi entrepreneur, ni contohnya tadi saya bagilah. Sebelum kita buat keputusan untuk menjadi usahawan, kita buat risk analysis dulu. Ini tidak bermakna kita ni takut, ataupun ini tidak bermakna kita tak boleh jadi usahawan. Kita buat risk analysis dan sebagainya ni, buat persediaan, buat langkah kawalan, supaya apa dia? Bila kita jadi usahawan, kita kemungkinan untuk kita apa dia? Boleh sambung. Kemungkinan untuk kita lepas kita buat semua langkah kawalan dengan mengambil sekira semua kemungkinan yang berlaku yang boleh menggagalkan kita berjaya, maka apa dia? Keputusan yang kita buat tu akan menjamin kita menjadi usahawan yang berjaya. Kemungkinan, maksud saya ialah kemungkinan untuk kita menjadi usahawan yang berjaya lebih tinggi. Dengan cara kita buat dulu risk analysis. Obviously, memang lambatlah. Kita nak kena belajar dulu. Ini kawan sebelah ni dapat duit zas terus buka kedai. Tak payah fikir banyak. Nanti jawab lambat, nanti peluang orang lain ambil. Cepat. Betul? Itu satu. Langsung tak buat risk analysis. Kita ni belajar, kita study dulu, ambil masa mungkin lewat 1 bulan, mungkin lewat 2 minggu daripada kawan yang sebelah lagi ni. Tapi kita ambil masa untuk belajar, prepare, fikirkan apa yang mungkin berlaku, yang menggagalkan kita, semua kita dah kumpulkan, kita dah study. Okey. Sekarang saya bersedia untuk jadi usahawan. Walaupun lambat. So saya nak sampaikan kat sini, bila kita buat risk analysis, itu tidak menyebabkan kita jadi penakut kepada risiko. Kita buat risk analysis, kita buat risk assessment, ini menyebabkan kita lebih bersedia apabila sesuatu buruk berlaku, dan dia akan menjamin kita untuk kita lebih berjaya dalam mencapai objektif kita sebagai usahawan yang berjaya. Okay, so benda-benda macam ni, take the risk. Kalau awak tak bersedia, sebenarnya gamble or lose the chance. Itu betul. Betul? Okay? Kalau awak tak ambil, kalau awak tak ada langkah apa-apa kawalan, tak bersedia langsung, sebenarnya apa dia? Gamble or lose the chance. Bukan take risk. The moment awak kata take risk, mesti ada senarai langkah kawalan yang kita telah buat, kita telah fikirkan supaya benda tu boleh kita minimumkan. So far okay? Boleh faham? Macam ni ya. Okay. Take risk or being dumb, take the risk. There is a fine line between taking a calculated risk and doing something dumb. Kan? Yang letak tangan kat ni, memang meletup lah dia. Ni. Sebelum kita berhenti, saya rasa kita berhenti kat sini. Okay. So, come on, you only live once. Okay. So, kawan ni ambil risiko tak ambil? Dia kata, ni ambil risk ni, kan? Awak lapar kan? So,
tikus ni, dia ambil risiko ke tak ambil risiko? Ambil risiko. Ambil risiko. Kalau dia pergi terus dia akan ambil risiko? Risiko untuk mati. Kena. Ha? Dia ambil risiko ke being dumb? Macam mana kalau dia patutnya dia ambil risiko ke being dumb? Being dumb. Being dumb. Tak Patutnya boleh macam mana? mati terus. Patutnya dia kena pakai macam ni bersama. Patutnya dia kena. Patutnya dia kena. Kalau macam ni baru ambil risiko, betul? Betul. Kalau yang ni being dumb. Okay. So kalau nak kata take the risk or lose the chance, patutnya cakap pada kawan ni. Ini baru take the risk or lose the chance. Okay. Kalau macam ni, you are being suicidal. Boleh? Boleh faham? So ini sikit sebanyak berkaitan dengan risk assessment. Saya rasa nanti kita sambung minggu depan ke. So saya rasa tak ada apa yang ni lah. Nanti tinggal sikit lagi ni saya sambung minggu depan lah. So far ada soalan? Ada soalan apa-apa yang awak nak tanya? So projek nanti minggu seterusnya nanti saya bagi tahulah projek. So saya benarkan awak buat satu kumpulan lebih daripada apa nama ni, maksimum 5 orang lah. Itu pun kalau awak selesa nak communicate. Kadang-kadang awak tak tahu pun kawan awak siapa kan. Awak tak jumpa. So kalau ada dalam satu kelas yang awak boleh communicate, boleh dah buat group. Tapi kalau tak boleh, terpaksa buat individu pun saya terima lah. Saya terima. Kalau awak terpaksa buat individu. Ada soalan lain? Saya nampak tadi ada yang bagi notes tak ada capaian lah sebagainya. Saya minta maaf. Saya akan recordkan benda ni dan awak boleh download lah nanti. Saya akan share. Ada lain? Doktor, kalau kita dah dapat group, so nanti kita hantar nama group kat doktor ya? Bulan. Boleh juga. Yang tu tak apalah. Nanti kumpulan tu nanti last pun tak apa. Saya tak kisah pun yang tu. Bila-bila awak rasa awak nak hantar kumpulan bila-bila pun boleh sebenarnya. Saya tak ada sangat. Baik. So, tak ada, saya tak adalah nak strict sangat sebagainya. Pasal tu as long as saya punya target saya, kalau as long as saya dapat apa yang maknanya akhirnya saya dapat apa yang awak, maknanya projek awak dah cukup baiklah tu. Cukup baiklah tu. Okey, ada soalan lain? So far semua boleh follow lah kon. Ada masalah dari segi komunikasi ke? Tak ada, doktor. Tak ada kan? Tak ada, doktor. Tak ada, kalau tak ada masalah. Okey. So kalau semua tak ada, saya rasa kita teruskan komunikasi kita guna Telegram dengan ni lah. Kadang-kadang saya akan upload juga dekat UKM Folio. Mana-mana yang saya sesuai lah, tapi just inilah saya nak maknanya as long as maklumat tu sampai. Saya harap macam tu lah. Kadang-kadang UKM Folio down, so susah nak communicate. Saya guna Telegram, so kadang-kadang selalu sangat Telegram ni, UKM Folio tu down. Sebab tu saya tak apa-apa selesa. Kadang-kadang saya suka guna Telegram, lagi senang, cepat untuk saya sampaikan maklumat. Okey. So kalau tak ada, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada apa-apa yang kesulitan yang berlaku. Kalau siapa-siapa yang tak boleh capai saya punya lecture ni, dan saya ada record dan nanti saya akan upload insya-Allah. Tolong bagi tahu saya, message saya kalau ada problem apa-apa ya. Okey, saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih, doktor. Okey. Terima kasih, doktor. Okey. Terima kasih, doktor. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Thank you.